Keberadaan IKN di Pulau Borneo ini menjadi perbincangan hangat di media dan kalangan tokoh di Malaysia. Mereka mengamati dengan cermat bagaimana Indonesia mampu mengembangkan sebuah kota baru dengan cepat dan efisien. Beberapa tokoh Malaysia memandang IKN sebagai potensi ancaman ekonomi karena bisa menarik investasi besar dan meningkatkan daya saing regional Indonesia. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Sejarah tercatat buat Ibu Negara Baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara atau IKN, apabila Presiden Joko Widodo hadir untuk bekerja secara simbolik di pejabat barunya. Serentak itu, beliau mengumumkan pejabat Presiden dinamakan sebagai Istana Garuda. Jokowi turut merasmikan jambatan baru, Jambatan Pulau Balang yang menghubungkan IKN dengan Bandar Balikpapan. Beliau tiba dengan konvoi motosikal besar. Menurutnya, jambatan yang menelan belanja 1.43 trilion rupiah itu lancar dan selesa. Selain pelancaran itu, agenda utama hari pertama adalah mesyuarat rasmi berhubung perkembangan projek mega berkenaan. Ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir, kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita juga ngejar-ngejar pekerjaan itu sesuai dengan progres yang ada. Sesuai dengan rencana-rencana yang ada. Tahapan 1 apa, nanti tahapan 2 apa. Beliau berkata demikian menjawab soalan berhubung kebimbangan ke atas isu kelewatan projek, kekurangan pelaburan asing, pengurusan dan isu tanah pribumi. Untuk rekod, IKN berkeluasan kira-kira 2 kali ganda saiz bandar New York, Amerika Syarikat. Ia dirancang menjadi bandar hijau futuristik yang berpusat di sekitar hutan dan taman yang menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui dan pengurusan sisa pintar. Ia bakal dirasmikan pada sambutan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik itu pada 17 Ogos ini. Selain itu, Premier Sarawak menuntut pemerintah Malaysia untuk memberikan perhatian lebih kepada wilayah Sabah dan Sarawak agar tidak ketinggalan dengan Indonesia, khususnya IKN dan kota-kota di Kalimantan. Baik, menyentuh mengenai penempatan Ibu Kota Baru Nusantara di wilayah Kalimantan, Abang Jo berkata ia menuntut Malaysia memberi tumpuan yang lebih kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Ujarnya fokus pembangunan ini penting agar kedua-dua negeri di Borneo itu tidak ketinggalan. Ketika negara jiran sedang mengorak langkah untuk membangunkan wilayah masing-masing, Sarawak dan Sabah perlu juga diberi keutamaan oleh kerajaan persekutuan supaya wilayah-wilayah Malaysia di Borneo mampu menyayangi perkembangan di negara jiran di rantau ini. Tidak kurang pentingnya keselamatan di perbatasan harus ditingkatkan di samping inisiatif untuk menaik taraf kemudahan lintas perbatasan iaitu CIQ. Andai kata Ibu Negara Indonesia berpindah ke Nusantara, maka ini adalah khabar baik kepada Sabah dan Sarawak dan kerajaan harus memberi tumpuan lebih kepada pembangunan di sana. Pelaburan akan masuk melimpah ruah sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada warga kita di sana dan meningkatkan ekonomi di kedua-dua buah negeri tersebut. Akan tetapi, dari segi keselamatan, pihak ATM dan PDRM harus pertingkatkan pertahanan dan menjaga sempadan. Bagaimana pandangan rakan-rakan di Sabah dan Sarawak? Adakah ini satu perkembangan yang baik? Saya percaya Malaysia akan berhadapan dengan masalah mendapatkan tenaga buruh dari Indonesia kerana pada masa ini mereka sedang pesat membangunkan ibu negara baru yang dinamakan Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Sudah tiba masanya untuk kerajaan Malaysia menumpukan usaha yang lebih intensif bagi membangun wilayah Sabah dan Sarawak secara menyeluruh, terutamanya dari segi infrastruktur dan jaringan pengangkutan. Di bawah belanjawan 2024, sejumlah 2.15 bilion diperuntukkan untuk pelbagai projek pembangunan rel dan kereta api di Malaysia yang rata-ratanya tertumpu di semenanjung Malaysia.
Alangkah eloknya sekira kerajaan pusat juga dapat melihat kepada pembangunan sebuah jaringan kereta api di Sarawak dan Sabah sebagai pelaburan jangka masa panjang yang bakal memberi pulangan yang amat besar kepada negara. Ini kerana pada masa ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sedang giat melaksanakan pembinaan secara berfasa laluan kereta api sepanjang 2,428 km bagi menghubungkan bandar-bandar dan kawasan pelabuhan utama di sekitar wilayah Kalimantan. Dan saya laporkan kepada Pak Presiden bahwa ART, rolling stocknya sudah ada di Balikpapan. Jadi kalau mau lihat besok sama saya boleh di Balikpapan. Dan itu akan diuji coba. Insya Allah tanggal 5 sudah mulai uji coba. Skema apa yang kita lakukan dengan perusahaan dari China itu, yaitu mereka memberikan layanan gratis pada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU dan membuat marka-marka free of charge selama Agustus sampai Desember. Jadi saat itu ada 2 transit, masing-masing 3 kar akan berputar dari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, Sumbu Timur, keliling dengan headway 5 menit. Pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara dan sekitar semakin pesat, dan tadi salah satunya ART Tram sudah tiba di IKN menjelang HUT upacara 17-an. Selain itu juga IKN menjadi perbincangan di Malaysia dan menyebut IKN 2 kali lipat dari Singapura. Saya mengikuti perkembangan IKN ini begitu dekat sekali. Ini merupakan satu langkah, saya mengatakannya pencitraan lah ya. Langkah untuk memastikan persepsi publik itu masih kekal yakin akan kelangsungan projek IKN ini. Ini merupakan satu yang simbolik. Tidak sebenarnya di mana lokasi Presiden bekerja itu tidak begitu penting asalkan Presiden itu bekerja. Tetapi apa yang jelas yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi di dalam baki 3 bulan lebih ini menjadi Presiden Republik Indonesia adalah bahawa apa yang dijanjikan sebelum ini, apa yang dikabarkan sebelum ini dapat ditepati. Sudah tentu banyak halangan dan kekangan yang terpaksa dihadapi dalam membina satu mega city yang baru seperti ini ya, kerana saiznya IKN ini seperti mana yang kita tahu lebih 2 kali ganda saiz Singapura, iaitu lebih 2,000 km di dalam kawasan yang berhutan. Jadi konsep yang ingin dibangunkan oleh pemerintah kerajaan Indonesia ialah satu bandar mega city untuk masa depan yang dibina di dalam hutan. Jadi sudah tentu cabaran membina environment sebegini ialah sesuatu yang agak sulit. Jadi apa yang penting, Presiden sudah mula berkantor, sudah mula bekerja dari sana, dan juga dikatakan bahawa sambutan hari ulang tahun Republik Indonesia akan tetap dilangsungkan di IKN seperti mana yang dijadualkan. Jadi ini adalah confidence booster saya rasa untuk mega projek pemindahan ibu kota Indonesia ini. Nah, itu dia pembangunan IKN yang tidak hanya disorot oleh media dalam negeri, tapi juga di luar negeri juga. Bagaimana pendapat kalian?